Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk pelajar saya yang Muslim dan salam sejahtera untuk pelajar saya yang bukan Muslim. Okay, hari ini kita akan go through dengan topik tingkatan 4 iaitu daya dan gerakan, dan SK kita adalah pasal pecutan graviti and jatuh bebas. Dan saya perkenalkan diri saya dulu, saya adalah Cikgu Nur Sazila binti Razak daripada SMK Pangkal Kalung. Okey, tema 4 yang kita akan go through hari ini adalah tenaga dan kelestarian hidup. Okey, so keluarkan gambar. Okey, sepatutnya gambar tu agak menyenangkan mata you all. Okey, so bidang pembelajaran kita pada hari ini ialah daya dan gerakan seperti saya dah sebut tadi. Okey, next. Okey, standard kandungan kita pada hari ini adalah pecutan graviti dan jatuh bebas. Okey, kalau anda perhatikan di tepi ni ada gambar. Okey, ini adalah keyword apa yang kita akan belajar hari ini. Okey. Dan graviti. Okay, now we go for the next slide. Ini adalah standard pembelajaran kita. So, kita ada 3 hari ini sebenarnya. Yang pertama adalah menjalankan eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti bumi. Dan kita akan guna simbol G, the small letter. Okay, number 2 adalah mentafsir graf gerakan objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Kat sini kita akan huraikan 2 graf, iaitu yang pertama graf hal laju masa dan yang kedua adalah graf sesaran masa. Dia agak berbeza ya. Okey, yang ketiga adalah menjalankan eksperimen untuk mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Dia lebih kepada cerita anti-gravity sebenarnya. Okey, kita go through pada introduction, pengenalan. Okey, now, cuba bayangkan situasi. Okey, you all bangun daripada tidur dan dapati anda dan semua objek dalam keadaan terapung di udara seperti gambar. Okey, cuba perhatikan semua gambar. Okey, dengan keadaan semua objeknya terapung. Okey. Ni gambar ni. Okey, terapung dan gambar the whole maknanya bumi semua dalam keadaan terapung. Okey. So, ada pertanyaan akan keluar di sini. Okey, the first one adalah seronok tak? Okey, situasinya lebih kurang macam gambar. Okey, yang kedua, menjawab kepada soalan seronok atau tidak. Yes, maybe itu adalah pengalaman yang baru bagi kita. Okey, mungkin mengasyikkan dan juga anda akan rasa bebas seperti burung. Tapi saya rasa keadaan ini tak wujud dengan lama. Okey, sebab anda akan rasa tidak seronok selepas itu. Kenapa? Okey, tengok kepada jawapan yang telah saya sediakan. Okey, saintis telah membuat kajian tentang simulasi apabila menghantar angkasawan ke angkasa lepas. So, didapati untuk kesan jangka masa pendek yang kita akan alami dalam keadaan situasi yang kita kata terapung tadi adalah yang pertama, hilang orientasi. So, di sini bermaksud bila anda dalam keadaan terapung tu, you all tak dapat bezakan mana atas mana bawah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anggota badan akan terasa tidak melekat pada badan. Maknanya awak rasa tangan tercabut, kepala tercabut, kaki tercabut. Seronok ke? Saya rasa tak seronok kan? Okey. Dan yang ketiga adalah tekanan pada bola mata dan otak. Kenapa? Kat sini ada tekanan. Maknanya rasa menyucuk pada bahagian mata, senak, and then dekat kepala rasa menekan. Ini dikaitkan dengan bendala yang ada pada dalam mata kita juga dalam otak. Dan yang paling penting sekali adalah otot dan tulang mula menjadi lemah sebab kita tidak menggunakan pergerakan, tidak menyebabkan pengecutan otot. So, menyebabkan otot dan tulang akan menjadi lemah. Okey, so dari situasi yang saya gambarkan tadi, maknanya you all bangun daripada tidur, terapung tu apa maksudnya yang telah berlaku? So, dengan bahasa paling mudah ialah graviti dah tiada, tak wujud dah. Okey. So, next. Okey, jadi untuk mengatasi keadaan begini, untuk angkasawan kita hantar ke atas sana untuk tempoh yang lama, mereka akan lakukan aktiviti bersenam, semasa di atas sana. So, apa yang mereka buat adalah, kalau you tengok berdasarkan gambar, angkasawan tu, dia akan letak satu alat untuk melekat pada bahagian dasar.
So dia akan melakukan aktiviti seperti bersenang ke, berjoging ke, sama seperti di bumi. Ini adalah untuk melatih pergerakan otot dengan tulangnya sentiasa on walaupun berada di atas sana. Okay. Now we go for the next. Okay. Ini adalah under tajuk graviti. Okay, the question, the first one. Okay, apa yang anda faham berdasarkan gambar di sebelah kiri? Okay, ini gambar kiri yang saya masukkan. Okay, maknanya ada individu. Kita bayangkan kita sendirilah. Okay, kita duduk kat atas ni, duduk kat sini, duduk sebelah kiri, sebelah kanan. So, rasa-rasanya apa yang berlaku pada you all? So, maknanya you all masih lagi berada pada permukaan bumi. Tak adalah jatuh. Kalau kat sini, kita logik lah. Kita kata kita akan berada pada permukaan bumi. Tapi duduk kat tepi ni, tak adalah jatuh. Turun ke bawah. Sama duduk posisi sini. Okay. Dan the question number 2. Okay, jika kita berada di bulan. Okay, adakah keadaan ni masih lagi sama seperti gambar ni? So, just recall balik apa yang you all tengok melalui TV ataupun rancangan bencana. Okay, sama tak? Okay, good. Maknanya you all tak akan jadi sama seperti gambar asal ini. Macam kita duduk kat bumi. Maknanya kalau dekat bulan, you all akan rasa you all akan jadi terapung. Okey, dan situasi yang ketiga, okey, jika satu objek saya lambung ke atas, tak kisahlah objek tu besar ke, kecil ke, ringan ke, okey, ataupun berat, adakah ia kekal di atas? Maknanya kita tunggu, bilalah nak sampai benda ni? Kena tunggu ke? Okey, good. Maknanya dia akan juga jatuh ke bawah. Cuma take time lah, okey, for sure lah. Kalau objek yang ringan, okey, dia akan ambil masa untuk jatuh ke bawah. Kalau objek yang berat, kejap je jatuh ke bawah. Silat bulan jatuh atas kepala awak sendiri. Okay, for the next. Okay, so dalam kes ni, okay, introduction tadi adalah gravity. So, apa tu maksud gravity? Okay, so tu definition yang pertama adalah daya tarikan antara zarah-zarah dalam objek jisim. Maknanya kita, okay, badan kita ada jisim. Okay, bumi juga ada jisim. Maka ada tarikan di antara ni. Okay. Dan yang kedua, semua objek yang berjisim akan mempunyai tarikan graviti. Jadi tak kisahlah yang ringan ke, yang berat ke, okey, tetap ada daya tarikan. Cumanya akan mempengaruhilah, maknanya kalau objek tu ringan, maka daya tarikan gravitinya lemah. Kalau objek tu berat atau jisimnya banyak, maka daya tarikannya gravitinya adalah besar. Okey, dan graviti akan menentukan berat suatu objek. Yang ni awak you all kena ingat. Okey, seperti topik yang telah dibincangkan oleh guru sebelum ni. Okey, berat dengan jisim adalah dua item yang berbeza. Okey, graviti menentukan berat. Okey, tapi graviti tidak menentukan jisim. Maknanya dalam kes ni, kalau jisim saya di bumi, okey, bernilai 50 kg, maka jisim saya di bulan adalah tetap sama. Tu maksudnya. Okey, sebab di bulan, okey, jisim tidak tidak mempengaruhi daya graviti tidak mempengaruhi sebab di bulan tak ada daya graviti. It's not tak ada sebenarnya. Ada tapi nilainya sangat kecil. 1/6 daripada nilai graviti di bumi. Okey. Dan kalau berat saya di bumi, okey, unitnya Newton, okey, the capital letter N, katalah 50 Newton, tapi bila saya timbang berat saya di bulan, nilainya okey akan menjadi lebih ringan. Okey, sebab graviti di bulan adalah nilainya kecil. Okey, we go for the next. Okey, ini adalah pecutan graviti. Okey, tadi adalah graviti. Okey, ini adalah pecutan graviti. Okey. Kalau base kepada gambar you all tengok tu, itu nak menerangkan kepada tajuk kita hari ini adalah pecutan graviti. So, terdapat suatu daya akan menarik objek atau jasad ke pusat graviti. Maknanya apabila sahaja objek tu kita lambung ke atas, dia akan turun ke bawah. So, turun ke bawah tu sebab ditarik ke arah pusat graviti. Jadi pecutan itulah juga boleh kita panggil sebagai pecutan graviti. So daya itu juga adalah daya graviti. Jadi kat sini, okey, setiap planet mempunyai daya graviti tersendiri dengan nilai yang berbeza. Jadi kita akan buat comparison yang paling mudah adalah cerita bumi dengan bulan sahaja. Okey, tak perlu go through dengan another planet lah. Okey.
And then, yes, bumi mempunyai daya graviti yang dikenali sebagai pecutan graviti, dan you all, wajib tahu berapakah nilai pecutan graviti, iaitu di bumi adalah 10 meter sesaat-sesaat ataupun meter ms negatif 2. Dan simbol bagi pecutan graviti adalah the small g. Jangan guna capital letter G huruf besar, tapi the small letter. So gambar ni menunjukkan mana-mana objek sahaja semuanya akan ditarik kepada pusat graviti. So that one kita panggil sebagai pecutan graviti, seperti gambar apple yang jatuh ke atas kepala kucing ni. Next. So cuba fikirkan, jika one day bumi dah tak ada dah graviti, yang macam kita kata bangun daripada tidur tadi, semua terapung. So inilah situasinya. So kalau tanpa tarikan graviti, lapisan bumi tidak akan lagi melekat antara satu sama lain. Maknanya ni, then dia berpecah dan berterbangan ke angkasa. So bagaimana hidupan? Ada lagi tak? So for sure dah tak ada. Dengan bahasa paling mudah, maknanya kiamatlah tu. Now kita pergi pada yang first yang you all kena tahu dalam topik ni adalah yang pertama tadi adalah menentukan nilai pecutan graviti bumi, G. So ni adalah eksperimen wajib, should be awak lakukan di makmal, bersama guru. Itu eksperimen 11.1. Ni adalah radas yang you all akan guna nanti. Kita akan guna bekalan arus ulang alik berfrekuensi 50 Hz. Ni adalah pengapit G. Mengapit kat sini adalah jangka masa detik. Dan kita akan gantikan plastisin pun boleh, nak gantikan pemberat pun boleh. Dan pada jangka masa detik ni, anda akan lekatkan pita detik. Pita detik ni warna putih dan bentuk macam tali pita lah, biasa. So apa yang berlaku, bila kita on sahaja bekalan arus AU ni, jangka masa detik ni dia akan bergetar. Dan getaran dia adalah dalam masa 1 saat, dia akan bergetar sebanyak 50 kali. So kat situ ada karbon yang akan membuat titik-titik pada pita detik. Tu contoh. Ni pita detik. Dan ni adalah titik-titik yang dibuat oleh kabel yang jatuh pada pita tadi. So yang you all kena ingat kat sini adalah, sebab saya dah beritahu tadi, bekalan arus ulang alik tadi adalah yang kita guna di Malaysia adalah 50 Hz. Bermakna dia akan bergetar dalam masa 1 saat. 1 saat 50 kali, bermaknanya 1/50. So kita akan dapatlah 1 detik. Dan saya nak you all be clear tentang detik dengan titik. Ni adalah titik-titik yang dibuat oleh jangka masa detik. So yang you all kena tumpukan adalah detik. Detik ni maknanya bilang celah di antara ni titik-titik ni. So 1 detik ni bermaksud 1/50. So dalam pengiraannya kita akan dapat nilainya 0.02 saat. Dan nilai ni kita akan guna pakai bila nak menjawab soalan seterusnya. Ni adalah keratan pita detik yang you all akan dapat nanti semasa menjalankan eksperimen itu. So pita detik yang kita akan dapat tadi panjang. So you all akan potong kepada keratan, sama ada you all nak guna 2 detik. Kita tengok kat sini, saya letak titik, titik, titik. Maka ni 1 detik, ni 2 detik. Jadi saya akan potong kepada sama je. Dengan menggunakan. Cikgu, boleh tak saya nak gunakan banyak titik? Maknanya mungkin you akan kata, cikgu, group sebelah sana dia guna 5 detik. Group sebelah sini nak guna 10 detik. Tak kisah. Ini adalah the basic punya keratan yang saya buat sebagai contoh. Maknanya untuk keratan pita detik yang pertama tu kita anggap sebagai hak laju awal. Ni hak laju awal sebab kita tandakan X.
Okey, dan awak akan pilih berapa keratan yang awak nak pilih, sama ada nak guna. Okey, saya sekarang ni saya guna 6. Okey, keratan pertama, keratan kedua, keratan ketiga, keratan keempat, keratan kelima dan keratan keenam. Maknanya saya guna 6 keratan pita detik. So kalau you on dapat 5 ke, dapat 3 ke, tak kisah sebenarnya. Okey, jadi yang hujung ni, okey, ini adalah keratan pita detik yang terakhir yang kita anggap sebagai hak laju akhir. Okey, formula asas untuk menggiven masa bagi pita detik tadi, okey, masa ialah kali, formula ni adalah bilangan detik kali, okey, ataupun darab 0.02 saat. So tadi saya dah bagi tahu saya akan guna sebanyak 2 detik saja. So you all boleh guna 5 detik. Kalau 5 detik bermakna ada 6 titik lah. Okey. Kalau you all guna 10 detik, maknanya titiknya akan ada 11. Itu je, tak ada masalah. Yang tu jangan gaduh. Okey. And then saya guna kat sini 2 detik, maka saya darabkan dengan 0.02 saat. So akan dapat nilai masa kat sini adalah 0.04. Okey. Jadi daripada carta pita detik tadi, okey, dapatkan hak laju awal. So this one adalah hak laju awal. Okey, berapa cm yang you all dapat kat sini? Okey, you all bahagikan masa. So masa ni masa ambil yang sini. Nilai kat sini 0.04. So dapatlah berapa nilai hak laju awal U meter sesaat. Dan untuk next hak laju akhir adalah ni panjang keratan pita yang terakhir ni yang you all decide. Okey. Y cm. Okey, berapa pula dia punya panjangnya. Dan sama juga you all akan bahagikan dengan masa. Okey. So, last sekali adalah kirakan masa pecutan. Okey, T. Dan 5 detik di sini adalah merujuk kepada yang ni. Okey. Selangan masa di antara keratan pertama kepada yang kedua ni. Okey, sini awak akan kira 1, 2, 3, 4, 5. So dapatlah sini 5 detik. Sebab kita, kalau yang atas tadi kita akan kira satu je. Satu keratan yang pertama, yang hak laju akhir pun yang ni. Tapi bila nak kira untuk pecutan, you akan kira the whole. Okey, jadi sekarang ni 5 detik ni berdasarkan yang ni. Okey, kali darabkan dengan 0.04 saat. So, dapatkan nilai pecutannya. Okey, so ni formula pecutan hak laju akhir V ditolakkan dengan hak laju awal U, jadi per masa. Masa ni adalah ambil yang daripada sini tadi. Okey, you all ambil daripada sini tadi. Okey, so dapatlah pecutan graviti. So basically-nya, okey, walaupun gerut yang berbeza dalam makmal tu melakukan berapa nilai, okey, keratan masa yang diambil untuk detik tadi, so at the end should be awak dapat nilai kat sini adalah sama. So recall balik, berapa tadi nilai yang saya bagi tahu untuk pecutan graviti? Okay, good. Yes, 10 meter sesaat atau 10 ms negatif 2. Okay. Yang ni yang penting you all kena tahu sebab soalan SPM basically-nya akan kemukakan, okay, yang ni adalah sebagai basic knowledge. Okay, kami tak akan terangkan, okay, yang nilai 1 detik bersamaan 0.02 saat. You all yang kena sendiri, kena ingat. Okay, we go for the next. Okay, and ni adalah situasinya. You all tengok ada gambar, okay, gajah, okay, gambar tikus, gambar bulu pelepah, gambar, okay, manusia, orang. Okay, situasinya, okay, keempat objek ni, okay, saya jatuhkan ke bawah. So, persoalannya, adakah semua objek akan jatuh pada masa yang sama? As a logical. 4 objek dengan jisim yang berbeza, okay, ataupun berat yang berbeza, bila dijatuhkan ke bawah, rasanya jatuh serentak ke? Tak kan? Okay, siapa yang akan jatuh dulu? Okay, good. Gajah. Okay, sebab dari segi konsepnya gajah, okay, beratnya lebih, maka jatuhnya lebihlah sikit. Okay, dan rintangan udara yang terlibat kat sini adalah kecil. Berbeza ni gambar yang bulu pelepah ni. Okay, maknanya kalau ikut urutannya, maknanya ini jatuh nombor 1, ini jatuh nombor 2, yang ni nombor 3, ni jatuh nombor 4. Ambil masa sikit nak jatuh tu maksud dia. So yang ni mungkin ambil masa jatuh yang agak lama sedikit. Okay, sebab rintangan udaranya adalah besar.
Okey, jadi persoalan yang saya kemukakan tadi, adakah objek akan jatuh pada masa yang sama? The answer is no, tidak. Kenapa? Kerana berat objek adalah berbeza. Jadi, berat objek dipengaruhi oleh daya tarikan graviti. Dipengaruhi oleh daya berat. Okey, jadi semakin bertambah berat objek, maka semakinlah bertambah daya graviti. So, basicnya macam saya ada 2 batu, satu batu besar, satu batu kecil. So, you all angkat. Kalau saya tanya, batu yang mana awak rasa berat? Yang besar ke yang kecil? So, yang besar lah kan? Kenapa? Sebab bila batu besar, maka daya gravitinya adalah besar. Sebab tu dia berat. Kalau batu kecil, kita angkat tu maknanya tak adalah rasa sangat kan? Sebab dia punya daya graviti tu adalah kecil. Itulah maksud dia. Okey. Next. Okey, kita masuk kepada part yang kedua adalah cerita jatuh bebas. Okey, ada satu gambar. Okey, gambar tu kalau awak tengok sini, okey, situasinya ni bulu pelepah, ni objek yang kata padat tadi, sama ada boleh ganti dengan guli ke, dengan bola yang yang asalkan yang berbeza dia punya nilai, okey, beratnya. Okey, dan ni adalah situasi gambar yang sama, cuma kalau awak perhatikan ada perbezaan. Yang ni atas, yang ni kat bawah dah, yang ni sama je. Okey, jadi persoalannya, okey, berdasarkan gambar di kiri, this one, okey, yang manakah dikatakan objek dalam keadaan jatuh bebas? Okey, cuba fikir kejap. Okey, good. Yes, bekas Y. Kenapa? Jadi alasan anda mungkin, okey, yang ni adalah basic knowledge you all boleh jawab tadi, sebab kedua-dua objek ni jatuh serentak. Yang ni ada perbezaan masa dia nak jatuh. Okey, yang ni sama, serentak. Okey, dalam situasi ni, okey, apa tu yang awak faham tentang jatuh bebas? Okey, jatuh bebas ni bermaksud apabila objek jatuh hanya disebabkan tindakan daya graviti saja. Maknanya dalam kes ni, tak kisahlah objek tu besar ke, kecil ke, ringan ke, berat ke, konsep asasnya hanya dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey, dan secara logiknya, boleh tak benda ni berlaku? Cikgu, benda tu berat, benda tu ringan. Macam mana dia jatuh serentak? Okey. Jadi situasi ni hanya boleh berlaku dalam keadaan vacuum. Okey, dalam keadaan vacuum maknanya kita keluarkan udara. So dalam kes ni tiada tindakan daya lain seperti bintangan udara dan gasiran. So dalam situasi dan kes yang ni, yang biasa ni, maknanya yang ni bulu pelepah ni dia jatuh lambat sebab ada bintangan udara ataupun gasiran udara. Okey. Dan untuk situasi yang ni tak ada sebab kita dah keluarkan udara. Okey. So saya nak tunjukkan situasi macam mana kalau kita kata nak sediakan satu keadaan yang tak ada vacuum. Okey, ini adalah air kotak. Okey. So saya rasa you all pernah buat benda ni. Saya saja nak main. Air kotak ni you all minum air sampai habis. And then, you all sedut sampai habis air. Okay. And then, sedut lagi. So, apa yang awak perhatikan kepada bekas ni, air kotak ni? Adakah dia akan sama the same structure like this? No kan? Bila kita sedut sampai habis, maknanya sedut tu, the last one tak ada awak sedut udara saja kita kata. Okay, so maknanya yang tinggal dalam ni adalah udara saja. Bila awak sedutkan keluar, bermakna bekas ni akan jadi kemik. Okay, bila bekas ni kemik, maknanya keadaan dalam ni dipanggil separa vacuum. It's not vacuum lagi, separa vacuum. Sebab mulut kita ni tak adalah kuat sampai macam power vacuum untuk sedut keluar udara tadi. So, situasi ni maknanya kalau kita kata, cikgu boleh tak kita buat eksperimen ni, nak buktikan benda ni? Boleh tak kita buktikan? Yes, kita boleh buktikan. Tapi, agak susah sikit lah sebab nak menyediakan situasi bilik yang no vacuum. No vacuum pula dah. Tak ada udara. Maknanya dalam keadaan vacuum. Maknanya saya simulasikan dengan menggunakan air kotak ni. Maknanya bila saya keluarkan udara daripada air ni, daripada kotak air minuman ni, apa yang berlaku, bekas ni akan jadi kemik. Okey, kenapa jadi kemik? Okey, prinsip fiziknya menyatakan tekanan udara di luar kotak adalah lebih tinggi berbanding tekanan udara sebab udara dah tak ada sebab you all sedut tadi.
So apa yang berlaku? Maknanya tekanan udara yang tinggi akan menolak dinding air minuman ni supaya jadi kemik. Tu maksud dia. Jadi kalau kita kata kita nak buat keadaan ni di dalam sekolah ataupun suatu tempat, yes, kita boleh lakukan, tapi you have to make sure, maknanya dinding bilik ni kena cukup tebal lah, cukup kuat untuk menahan tekanan udara, supaya tak adalah masa buat eksperimen tu bila kita keluarkan udara daripada bilik ni, maknanya bekas tu atau dinding bilik tu akan jadi kemik. Tu satu masalah pertama. So untuk memudahkan cerita, saya syorkan you all tengok ada satu eksperimen yang agak sohor pasal jatuh bebas ni, yang untuk membuktikan kejadian ni adalah eksperimen Galileo famous experiment. Kat situ memang jelas dia guna satu bilik yang besar, memang besar sangat. Dan dia tunjukkan gambar aja guna bola bowling. Bola bowling, yes. Siapa yang pernah rasa bagaimana berat benda lah tu. Dan sebelah tu dia gantungkan dengan bulu pelepah. So masa dia jatuhkan bulu pelepah dengan bola bowling ni, memang you all akan tengok dia punya gambar tu memang cantik, jatuh smooth. Dan yes, serentak. Maknanya keadaan jatuh bebas ni memang kita boleh buktikan. Tapi nak menjadikan situasi tu, yes, agak susah lah kalau dekat makmal ataupun dekat sekolah, sebab kita kena pastikan memang tak ada langsung lubang. Untuk pastikan udara tu tak ada. Dan kita pergi kepada yang kedua adalah yang main kepada kita tadi adalah tafsir graf. Kat sini saya dah beritahu tadi awal, kita ada dua graf, satu hak laju masa untuk gerakan objek jatuh bebas. Ini situasinya. Objek pegun ni duduk kat atas, katalah buah ni duduk kat atas, maka bila objek ni dalam keadaan pegun, secara logiknya ada tak hak laju? Tak ada. So hak lajunya, kita panggil hak laju awalnya adalah 0 meter sesaat. Nah, bila objek ni jatuh ke bawah, so apa yang berlaku? Hak laju objek ni akan bertambah. Sebab dia ditarik ke bawah. Itu daya tarikan graviti tadi. So ni graf yang kita akan pelutkan nanti. Iaitu graf laju masa pada paksi Y adalah hak laju dan paksi X adalah masa. So nilai kosong di sini adalah merujuk kepada ni, hak laju awal objek. Nilainya kosong. So semasa objek ni jatuh ke bawah, kita dah beritahu dah hak lajunya semakin bertambah. Jadi grafnya adalah berkadar terus macam ni. Hak laju bertambah dengan seragam. So di sini awak akan ambil nilai kecunan graf. So daripada kecunan graf ni kita akan katakan pecutannya bersamaan dengan pecutan graviti. Kita pergi kepada ni graf yang kedua, sesaran masa. Awak akan tengok ada perbezaan bentuk graf ya. Situasi ni sama. Objek pegun di atas, hak laju awalnya adalah 0 meter sesaat. Jatuh ke bawah buah ni, maka hak lajunya juga bertambah. Dan grafnya adalah graf sesaran masa. Ni pattern grafnya. Kalau tadi grafnya straight, tapi yang ni ada smooth curve sikit. Sama juga hak laju awalnya adalah nilainya 0 sebab kat atas ini. Tapi kat sini kita ada dua kecunan yang kita akan dapat. Ini adalah kecunan yang mula-mula, masa daripada atas tadi. Jadi hak lajunya kecil, maka nilai kecunan kecil. Jadi bila dia semakin dekat dengan tanah atau bumi, maka kita akan dapat nilai kecunannya besar. So itu perbezaan yang jelas sepatutnya you all beringat, mana ada perbezaan antara graf hak laju masa dengan sesaran masa. Ini adalah situasi kita mengkaji keadaan jatuh bebas dengan bukan jatuh bebas. Sama juga graf. Kita ada dua juga hak laju masa. Ini anda cerita kepada anti-gravity sebenarnya. Satu objek iaitu bola, saya lontarkan menegak ke atas. Ambil bola, just lambung ke atas. So, hak laju, di sini adalah V meter sesaat. You all lambung ke atas. So, semakin ke atas, hak lajunya berkurang. Dia berbeza. Kalau objek tadi daripada atas,
turun ke bawah, hak laju bertambah. Tapi yang ni bila kita campak ke atas, maka hak laju objek tadi semakin ke atas semakin berkurang. Dan bila bola ni sampai dekat atas, okey, maknanya dia akan jadi slow dan dia akan stop. Dia akan berhenti. Maka kat situ adalah sesaran maksimumnya, hak laju dia kosong sebab dia berhenti kejap sebelum dia down balik. Okey, objek berhenti dan jatuh semula ke bawah. Okey, so ni graf yang kita akan pelutkan, makna hak laju. Okey, melawan masa. Ni pattern grafnya. Okey, V di sini adalah merujuk ke V di sini. Objek dilontar ke atas. Mari kita lontar tadi dengan kelajuan yang tinggilah. Okey. So, objek dengan hak laju V meter sesaat. So, bila dia dinambung ke atas, semakin berkurang. Maknanya graf kita akan down, turun. Okey, hak laju berkurang semasa bergerak ke atas, maka curunan graf kita akan dapat adalah negatif. Dan ini adalah ketinggian maksimum hak laju. Okey, masa dia berhenti ke atas saja adalah 0 meter sesaat. Okey, ini adalah graf gerakan objek melawan daya tarikan graviti, itu anti-gravity. Okey, ini adalah graf untuk sesaran masa. Sama pattern seperti tadi juga, maknanya grafnya agak berbeza sedikit. Situasi yang sama, objek dilontar mendekat ke atas. Okey, semakin ke atas hak lajunya berkurang. Sampai dekat atas dia jadi slow and then dia berhenti. Okey, sesarannya maksimum hak laju. Okey, 0 meter sesaat. Objek berhenti dan jatuh semula ke bawah dan gini graf dia. Okey, tadi hak laju, ini adalah sesaran. Okey, melawan masa. Ni pattern graf. Tadi grafnya macam ni kan? So this one adalah bentuknya macam ni. Okey, jadi objek yang bergerak dengan hak laju V meter sesaat, okey, di sini, okey, sesaran berubah dengan cepat. Jadi semakin ke atas hak laju semakin berkurang. So ni adalah untuk yang refer kepada sini, sesaran maksimumnya adalah 0. Okey, dan kita sampai peringkat akhir. Ini adalah uji minda. Okey. Cuba recall balik. Apakah daya yang menyebabkan objek jatuh ke bawah tadi? Apakah daya? Okey, so jawapannya adalah daya tarikan graviti bumi. You all boleh sebut daya tarikan sahaja atau daya tarikan graviti without perkataan bumi pun tak ada masalah. Okey, yang kedua. Okey, berapakah nilai pencutan graviti bumi? Makna ni untuk soalan objektif lah. Okey, pilihan ABC. So jawapannya yes, 10 meter sesaat atau 10 meter negatif 2. Okey, soalan ketiga. Okey, apakah nilai daya tarikan graviti bumi sama dengan di bulan? Okey, maknanya you all dekat bumi dan bila you all dekat bulan, sama tak? Okey, yes, good. Tak sama. Okey, kenapa? Sebab nilai daya graviti di bulan lebih rendah daripada di bumi. Saya dah sebut tadi, nilainya adalah 1/6. Okey, 1/6 ni macam mana you all nak imagine? Okey, you all dapat satu pizza yang bulat, potong 6, ambil satu jurai tu. Itulah nilainya. Kecil ke besar? Okey, kecil. Okey, good. So, itulah nilai dia. Maknanya nilai lebih rendah. Jadi, sebab tu objek akan terapung semasa di bulan. Okey, soalan keempat. So, apa maksud jatuh bebas? Ingat lagi tak ada dua gambar tadi? Okey, maknanya gambar yang bentuk macam bola dengan bentuk bulu pelepah tadi. So, yang mana yang kita panggil jatuh bebas? Okey, gambar you all tengok dia jatuh serentak tu. Okey, so jatuh bebas maknanya gerakan objek atau jasad hanya dipengaruhi oleh daya tarikan graviti sahaja. Maknanya tidak melibatkan sebarang daya. Tak kisahlah objek tu besar ke, kecil ke. So jangan lupa tengok eksperimen yang saya sebut tadi, Galileo experiment famous about the free motion, free for motion. Tu eksperimen tu sangat awesome. Okey, untuk buktikan bagaimana bola bowling dengan bulu pelepah tu. Okey. Dan yes, okey, ni adalah tamat kita punya sesi pembelajaran kita pada hari ini. So anything, okey, you all boleh wujud semula pada guru you all atau bertanya pada kawan. Okey, terima kasih.